Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu analisis kritis mengenai kajian pedagogi tata bahasa Melayu, khususnya memfokuskan kepada keberkesanan pengajaran digital melalui platform Didik TV KPM bagi persediaan SPM. Asas kelestarian bahasa tata bahasa bukan sekadar pertuturan, tetapi kelestarian bahasa. Mengambil inspirasi daripada tokoh Asma Haji Omar, kajian ini menekankan bahawa penguasaan morfologi dan sintaksis yang sistematik adalah kunci utama bagi memastikan komunikasi murid kekal gramatis dan berkesan dalam peperiksaan maupun kehidupan. Kajian ini membedah sesi pengajaran di Didik TV KPM. Platform ini menjadi jambatan ilmu semasa era digital, di mana guru-guru pakar terpilih menyampaikan topik-topik kritikal. Fokus kami adalah untuk melihat sejauh mana strategi penyampaian ini benar-benar sampai kepada audiens murid di rumah. Analisis awal mendapati isu utama ialah tahap keyakinan murid yang rendah. Ramai murid mampu memahami teori, namun gagal membina ayat secara spontan. Mereka cenderung menjadi pendengar pasif yang membawa kepada disconnect atau jurang komunikasi dalam sesi pembelajaran digital yang bersifat satu halang. Kami mendapati pendekatan yang terlalu berpusatkan guru atau teacher-centered menjadi kekangan. Slide yang padat dengan teks tanpa interaktiviti menyebabkan murid cepat merasa bosan dan hilang tumpuan, sekaligus mengurangkan kualiti penyerapan ilmu tata bahasa yang sepatutnya bersifat dinamik. Cikgu pertama yang dianalisis ialah Cikgu Hasfariza melalui sesi sukses SPM Kertas Tua. Beliau menampilkan personaliti yang sangat sistematik dan tenang. Kekuatan utama beliau terletak pada kejelasan struktur isi pelajaran yang memudahkan murid mengikut aliran PDP dari awal hingga akhir. Cikgu Hasfariza menggunakan pendekatan didaktif. Beliau memulakan pengajaran dengan memberikan gambaran besar tentang format peperiksaan terlebih dahulu, barulah mengecil kepada komponen yang spesifik. Ini membantu murid membina mental map atau skema kognitif yang jelas sebelum menjawab soalan. Inovasi yang menarik ialah penggunaan mnemonik seperti kesijah dan 10 NB. Teknik ini bukan sekadar hafalan kosong, tetapi bertindak sebagai alat heuristik untuk membantu murid membedah soalan sintaksis dan membina jawapan kebat dengan formula yang mudah diingati di bilik peperiksaan. Dari sudut visual, beliau menggunakan teknik scaffolding melalui slide berwarna. Penggunaan warna untuk membezakan subjek, predikat dan kata kunci membantu mengurangkan beban kognitif murid, dan ini juga membolehkan mereka mengenal pasti struktur ayat yang kompleks secara intuitif. Seterusnya, Cikgu Haslina Noh membawa gaya yang berbeza, dinamik, bertenaga dan penuh emosi. Beliau lebih cenderung kepada pendekatan konstruktif di mana beliau cuba menghubungkan kandungan pelajaran dengan pengalaman sedia ada murid melalui gaya penyampaian yang sangat interaktif. Beliau sangat kreatif dengan mnemonik seperti pukulang CJ, dikemasin, budak S dan Siti. Teknik-teknik ini direka untuk membantu murid menembak kehendak soalan dengan tepat. Ia mengubah persepsi bahawa tata bahasa itu kering dan membosankan kepada sesuatu teknikal tetapi menyeronokkan. Penggunaan alat bantu mengajar seperti lollipop, kata kunci dan nota molekul adalah satu jenis pedagogi. Elemen multisensori ini memastikan murid yang mempunyai gaya belajar visual dan kinestetik dapat menangkap konsep tata bahasa dengan lebih mendalam berbanding nota teks biasa. Jika dibandingkan, Cikgu Hasfariza adalah pakar dalam kejelasan struktur, manakala Cikgu Haslinda adalah pakar dalam kreativiti penyampaian. Gabungan kedua-dua gaya ini sebenarnya sangat diperlukan untuk memenuhi keperluan murid yang mempunyai tahap kecerdasan yang pelbagai. Analisis kami mengaitkan pengajaran Cikgu Hasfariza dengan teori jurang benar. Struktur pembelajaran yang tersusun dan berulang
seperti spiral membantu murid membina pengetahuan yang stabil. Apabila asasnya kukuh, murid lebih mudah untuk mengaplikasikan hukum tata bahasa dalam karang. Manakala gaya Cikgu Hasindar pula sangat dekat dengan teori konstruktivisme Vygotsky. Penggunaan mnemonik dan analog bertindak sebagai scaffolding yang efektif membawa murid untuk keluar dari zon perkembangan proksimal mereka untuk mencapai pemahaman yang lebih tinggi secara aktif. Sebagai penambahbaikan, kami mencadangkan agar guru-guru digital mengintegrasikan alat interaktif seperti Kahoot atau quizzes secara real time. Ini akan mengubah suasana pembelajaran digital kepada pasif, kepada satu bentuk pertandingan yang merangsangkan hormon dopamin dan keterujaan murid. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung. Jadi, kejelasan struktur membina asas yang kukuh, kreativiti digital mencetuskan inspirasi, manakala sinergi kedua-duanya melahirkan murid yang bersedia menghadapi masa depan. Jadi, sampai di sini sahaja pembincangan kami. Sekian, terima kasih.